Okey nah, kita tengok lain. Macam kita nak. Okey. Jadi ada gambar Raja Aras Tenaga nah. Okey, dalam gambar Raja Aras Tenaga kita kena tahu dulu sebelum tu haba yang dibebaskan atau diserap semasa tindak balas dinamakan haba tindak balas. Haba tindak balas ini simbol dia delta H. Delta H macam ni, delta H. Okey, jadi unit dia ni adalah kilojoule per mol. Oleh kerana kimia maksudnya per mol lah, dalam satu mol berapa haba, berapa kilojoule haba sama ada dibebaskan ataupun diserap. Ini kita panggil haba tindak balas. Okey, apabila haba dibebaskan ke persekitaran dalam tindak balas kimia, delta H dia menjadi negatif. Delta H tadi akan jadi negatif bila haba dibebaskan. Manakala delta H bertanda positif apabila haba diserap. Maksudnya, okey, jadi delta H ni dia bagi tindak balas eksotermik, delta H dia adalah negatif. Negatif ni maksudnya tanda dibebaskan saja. Bukan maksudnya dihutang tenaga tu lah. Bukannya dia. Maksudnya tanda dia negatif tu maksudnya haba dibebaskan. Manakala tindak balas endotermik, delta H ataupun haba tindak balas dia diwakili ada positif. Ini mesti kena ada. Kilojoule per mol lah. Kilojoule per mol. Okey, jadi macam mana kita nak tentukan? Okey, kita tengok tindak balas yang diserap adalah positif lah. Jadi perubahan tenaga dalam tindak balas kimia dapat ditentukan dengan gambar Raja Aras Tenaga. Gambar Raja Aras Tenaga yang ni kita kena belajar ni. Aras Tenaga menunjukkan perbezaan kandungan antara bahan tindak balas dan juga hasil tindak balas. Ni. Okey, jadi delta H, ni kita dapat rumus ni. Perbezaan maksudnya perubahan. Bila perubahan maksudnya daripada perbezaan antara hasil tindak balas dengan bahan tindak balas. Sebab nama dia pun perubahan. Perubahan maksudnya perubahan haba antara dua lah, bahan tindak balas dengan hasil tindak balas. Jadi haba tindak balas ialah perubahan haba 1 mol. Sebab tu per mol tadi. Bahan tindak balas ataupun 1 mol hasil tindak balas. Okey, kita tengok lah. Okey, jadi aras tenaga. Ni kita buat aras tenaga. Ni kita panggil aras tenaga. Bila kita aras tenaga maksudnya di sini kena tulis tenaga. Okey, dalam tindak balas ni katakan tindak balas antara magnesium dengan asid sulfurik menghasilkan magnesium sulfat dan juga gas hidrogen. Delta H dia adalah negatif 467 kilojoule per mol. Bila kita tengok negatif maksudnya eksotermik ke endotermik? Negatif maksudnya ekso ke endo? Exo. Ekso nah. Bila eksotermik maksudnya tindak balas ini membebaskan haba. Bila haba bahan tindak balas dengan hasil tindak balas. Ni aras tenaga bahan tindak balas. Bahan tindak balas magnesium dan juga asid sulfurik. Jadi bila dia bebaskan haba, hasil dia mesti rendah lah. Ini tinggi kan, bahan tindak balas dia duduk di atas, hasil tindak balas iaitu magnesium sulfat dan juga gas hidrogen. Ni eksotermik. Sebab itulah bahan tindak balas dia lebih tinggi haba dia dari kandungan tenaga, kandungan tenaga kimia dia. Tenaga ni bahan dia tenaga ni maksudnya tenaga kimia lah. Sebab tenaga ni dia boleh
pindah bentuk, diabadikan. Itu kamu dah belajar dalam fizik. Maksudnya tenaga haba terabadi. Jadi bila kita sebut tunjuk aras tenaga, ini maksudnya tenaga kimia yang ada dalam bahan kimia, bahan dia magnesium dengan asid sulfurik. Jadi haba dibebaskan, jadi hasil tindak balas dia akan jadi rendah lah di sini. Okey, yang ni ya, perbezaan ni, yang ni adalah delta H dia, iaitu negatif 467 kilojoule per mol. Jadi bahan kimia tadi membebaskan tenaga berpindah kepada tenaga haba. Delta H, banyak delta H itu negatif 467 kilojoule per mol. Sebab tu bila exothermic, bahan tindak balas, tenaga bahan tindak balas lebih tinggi daripada hasil tindak balas. Ini tindak balas exothermic. Boleh kan? Okey, jadi tindak balas ini adalah exothermic sebab tu delta H dia negatif. Negatif ni maksudnya bebaskan haba. Kena tulis, kena tulis negatif. Kilojoule per mol. Okey, kemudian kita tengok tindak balas yang di bawah ni. Ini positif. Iaitu arah sama juga, arah tenaga jangan lupa kita kena tulis tenaga. Ini arah dia, tenaga dia. Ini yang maksudnya kedudukan ketinggian arah dia lah, arah tenaga dia nah. Okey, kita tengok antara nitrogen dengan oksigen menghasilkan nitrogen oksida. Delta H dia positif. Jadi bila kita sebut positif maksudnya endothermic. Bila endo maksudnya bahan tindak balas. Tenaga bagi bahan tindak balas lebih rendah daripada hasil tindak balas. Ini bahan tindak balas dia iaitu nitrogen dan juga oksigen. Hasil tindak balas dia adalah nitrogen oksida. Dua Okey, ni ini adalah perubahan tenaga dia iaitu delta H dia adalah positif 180 kilojoule per mol. Lebih jelas tu sebab ini adalah aras tenaga. Ini bagi tindak balas endothermic. Endothermic kita tengok kepada delta H. Okey jadi ada tu tindak balas tenaga Okey. Aras tenaga. Itu jelas tu maksudnya aras tenaga tadi yang kita maksud gambar rajah aras tenaga. Dia bukannya graf. Jadi dia ada pada paksi Y sajalah ni, aras tenaga saja. Jadi ada tu jadi lukis anak panah kat atas tu tak apalah, ni step yang cikgu tunjukkan tadilah. Boleh jelas macam mana kita nak melukis gambar rajah aras tenaga. Okey, jadi perubahan tenaga Okey, steady lagi sebab konsep ni kamu kena Okey, jadi perubahan tenaga daripada aras tenaga tadi kita boleh tahu lah yang cikgu buat tadi. Kalau exothermic, ini tindak balas exothermic, haba dibebaskan, maksudnya tenaga dia berubah daripada tenaga kimia kepada tenaga haba. Ini maksudnya bahan tu asal daripada dibebaskan sebagai tenaga haba. Sebab tu bila hasil tindak balas dia, tenaga dia semakin rendah di bawah. Okey Semasa tindak balas kimia, ikatan kimia dalam bahan tindak balas diputuskan. Ni pun ni. Semasa tindak balas, sebelum berlaku tindak balas, dia kena putus dulu ikatan. Diputuskan dan ikatan baru akan dalam hasil. Maksudnya bahan-bahan tindak balas ini dia akan putus dulu Tengok antara tindak balas katakan antara hidrogen dengan klorin ni. Hidrogen kan H2, H2. Ni H, DH, H. Jadi dia kena putus dulu ikatan ni. Ni klorin dengan klorin ni dia akan putus dulu ikatan. Okey, jadi ini dia akan
Ni dia satu ni dia naik sampai sini ni kita panggil ni tenaga pengaktifan. Maksudnya tenaga pengaktifan ni tenaga yang perlu dicapai. Bahan-bahan ni dia kena putus-putus ikatan, kemudian nak bentuk ikatan. Semasa pembentukan ikatan tu dia kena capai dulu tenaga ni, kita panggil tenaga pengaktifan. Ni tenaga pengaktifan. Ni tenaga pengaktifan ni maksudnya tenaga yang perlu dicapai oleh zarah-zarah tadi ni. Dia capai sampai sini, dia baru macam kita belajar dalam teori pelanggaran lah itulah. Okey, dia capai, bila dia capai baru akan membentuk ikatan semula. Ini membentuk ikatan, dia dapat hasil ni lah. Jadi H dengan H ni dia putus, H yang putus, dia membentuk H, dia akan gabung balik dengan Cl ni, membentuk ikatan hidrogen klorida. Jadi tenaga ni tenaga yang perlu capai ni adalah tenaga pengaktifan dipanggil. Okey nah. Okey, jadi kalau macam sini contoh dia, ni untuk ikatan, dia putus ikatan ni, haba semasa putus ikatan, perubahan tenaga semasa putus ikatan, dia akan ni dalam tindak balai eksotermik, tenaga haba yang dibebaskan semasa pembentukan ikatan dalam hasil semasa pembentukan ikatan ni panggil bawah ni, semasa pembentukan ikatan haba dibebaskan, semasa pemecahan ikatan haba diserap. Ni haba diserap untuk memutuskan ikatan. Jadi di sini macam ni contoh dia. Kata hidrogen dengan hidrogen ni dia putus. Jadi haba dibebaskan. Negatif. Dibebaskan negatif. Haba diserap. Semasa pemecahan. Ni semasa haba diserap, ni haba diserap. Okey, semasa bentuk ikatan pula haba dibebaskan. Jadi kita tengok ni, semasa kita tak buat kat sebelah sini sikit. Okey Jadi hidrogen dengan hidrogen ni kita nak 436 tambah dengan 243. Ini sama juga dengan berapa? Ini haba diserap ni. Ini haba diserap. Sebab semasa pemutuskan ikatan, haba mesti diserap. 400, mana kalkulator mana telefon ni? Cikgu, 679. Berapa? 679 kilojoule Okey, kilojoule per mol. Okey, ni sebab hidrogen ni putus, sama juga klorin, bila pemutuskan ikatan haba diserap. Manakala haba yang dibebaskan semasa pembentukan ikatan. Bentukan ikatan ni 400, ni 432. 400 sekejap betul dekat sini lah. Senang. Mana dia? Ni haba dibebaskan. Satu je yang dibebaskan kan? 432 kilojoule. Okey, jadi ini diserap positif, ini dibebaskan negatif. So kita tengok perubahan dia, kita akan dapat apa? 679 tolak dengan 432 dapat apa? 247. 247. 47 positif ke negatif? Positif lah kan? Jadi ni tindak balas ini adalah tindak balas endotermik. Endo. Baik. Satu apa? Dan tindak balas
dia beza dia tadi berapa jadi? 400. Kita dapat 670. Manakala yang ni dia 43. Oh ni ada 2. Sorry. Sebab 2. Itulah kena tengok. Sorry, 2 ni sebab ni dia ada 2 mol Sebab ni dia per mol. Ni sebab tu dia per mol. Ni per mol. Okey, jadi di sini kita kena darab dengan 2. Okey, kita tuliskan. Ni sorry sebab cikgu tak perasan tadi. Sebab ACL tu ada 2. So di sini cikgu padam. Okey, jadi yang haba yang dibebaskan 2 kali dengan apa tadi? 432. Boleh jalan bersepuluh kita darab dengan 2 sebab ni. Tu yang penting cikgu kata kena persamaan kena seimbang. Dulu-dulu yang tempat yang utama sekali tu. Ni tindak balas dia iaitu antara hidrogen dengan klorin menghasilkan 2 mol hidrogen klorida. Okey, sebab tu kita kena darab dengan 2 mol 2 mol. 2 darab 432 dapat apa? 864. 867. Takkan 764 Ya. Okey, 64 kilojoule per mol Okey, ni negatif sebab pembentukan ikatan. So kita baru tengok perubahan dia. Ambil yang besar kalau agak kecil lah. Kalau nak ni pun biasa tulis sebab tu kena ada tanda-tanda 679 tolak dengan 864. Kita akan dapat negatif. Jadi negatif 185 kilojoule per mol. Bila kita tengok sebab tu negatif ni maksudnya eksotermik. Boleh eksotermik. Sebab tu yang penting ini iaitu persamaan. Kemudian bila kita kena faham konsep satu lagi iaitu bila haba diputus ikatan diputuskan, haba diserap. Catat guys, yang penting di sini iaitu semasa pemutusan ikatan bahan tindak balas lah, putus dulu kan, bahan tindak balas haba diserap. Bila diserap maksudnya haba dia adalah jadi positif. Manakala semasa pembentukan ikatan itu dapat hasil tindak balas, haba dia akan dibebaskan. Jadi nilai dia adalah negatif. Perubahan yang kita sebab tu tenaga haba tindak balas iaitu perubahan tenaga bahan tindak balas kepada hasil tindak balas. Perubahan macam tadi kita buat. Okey, boleh Boleh. Okey, jadi sekarang kamu buat uji diri 3.1. Okey, cikgu. Ada siapa nak tanya setakat tu? Kita buat sini. Ada siapa nak tanya setakat tu? Okey, kamu buat uji diri. Jadi tu konsep kita banyak sampai situ dulu 3.1. Cuba buat yang ni lah uji sendiri Boleh. Okey, jadi kita tengok berapa orang yang hadir, ada yang tak hadir ni. Sebab dah sampai pukul 9 tak apa, lagi dalam
setengah jam kamu buat yang uji kendiri itulah ha. Okey, kita tengok track dia Kan dia rap dulu. Syamila masuk lambat Siapa yang tak main ni? Anis ada, Auni ada, Fitrisha ada, Josh ada, di sini ada Najmi, Amalia, Nur Fatimah, Sabrina, Nursaini, Syamila, ada Uznah, Sarah. Siapa tak main Siapa yang tak masuk? Priya. Ha? Priya. Siapa? Priya. Priya tak main. Priya seorang Priya seorang tu. Priya saja. Okey, tak apa. Siapa pula tak main, tak tahu. Tak masuk. Okey, boleh kamu buat uji kendiri 3.1. Jadi kita bersurai dululah. Tapi cikgu tunggulah sampai 9.30 kalau kamu nak tanya ataupun nak hantar tugasan boleh Okey. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Okey. Cikgu.